Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, bukti yang dimiliki oleh bekas CEO yang paling menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, khususnya politik di Sabah. Bekas CEO ini mendakwa beliau mempunyai bukti dan berani mendedahkan bukti tersebut. Bukti tersebut katanya adalah bukti yang mendedahkan penyalahgunaan kuasa oleh Ketua Menteri Sabah, iaitu Haji Jinor. Sejauh mana bukti itu benar dan sejauh mana bukti itu benar-benar dimiliki oleh beliau. Persoalan-persoalan ini mula timbul dan menurut John T, bukti yang dimilikinya itu pula ialah bukti yang kukuh dan bukti yang benar boleh dipercayai. Antaranya ialah minit mesyuarat lembaga pengarah SMM. Kedua, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya. Dan yang ketiga, pesanan teks daripada Ketua Menteri. Tiga perkara ini benar-benar mengejutkan kita semua. Bagaimana beliau memiliki minit mesyuarat lembaga pengarah SMM itu dan bagaimana bentuknya nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya dan apakah bentuk pesanan teks daripada Ketua Menteri yang dikatakan oleh beliau ini? Adakah bentuk-bentuknya ialah dalam bentuk arahan yang boleh dikategorikan sebagai menyalahgunakan kuasa? Saudara-saudara sekalian, menurut John T. lagi, bekas CEO SMM ini, beliau kata, semua bukti ini disimpan dengan selamat oleh seseorang di suatu tempat. Dan beliau menyatakan, saya sanggup untuk menyerahkannya kepada SPRM. Kenapa drama ini sangat berpanjangan? Kenapa tidak dipendekkan saja? Kenapa tidak John T. terus datang ke SPRM dan bawa saja bukti-bukti ini? Kenapa ianya harus dijadikan drama pula? Adakah benar apa yang dikatakan oleh Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah, bahawa drama ini sengaja dicipta untuk melemahkan kerajaan pimpinan beliau, GRS? Ada juga sedikit mula timbul persoalan perdebatan berkait dengan drama politik ini. Ialah kan, sudah berminggu-minggu ianya dinyatakan dan sebagainya, tapi kenapa tidak terus saja buat laporan di SPRM? Dan lebih mengelirukan kita ialah apabila John T. menyatakan bahawa beliau bukan orang tengah. Dia bukan orang tengah dan bukan juga pemberi maklumat. Bukan orang tengah antara pemberi maklumat dan adun. Dia membalas itu penipuan sepenuhnya. Beliau kata beliau tidak pernah jumpa timbalan Ketua Menteri, tidak kenal secara peribadi dan tidak pernah bercakap secara peribadi, secara berdepan maupun melalui telefon katanya. John T. juga menyatakan bahawa beliau tidak seperti pemberi maklumat itu. Dia tidak mahu memohon, dia tidak memohon perlindungan maupun kekebalan. Jadi kalau macam itu, kenapa tidak bawa saja terus bukti itu ke SPRM? Serahkan terus kepada SPRM. Sebab dia tidak pun perlu perlindungan, dia tidak perlu pun kekebalan. Dengan kata yang lain, beliau tidak risau pun tentang kesahihan maklumat dokumen yang beliau miliki. Jadi, para pengulas politik dan peminat politik di Malaysia, khasnya di Sabah, mendesak dan mencadangkan John T. segera menamatkan drama politik ini. Kalau benar ada. Dan sekarang ini mula orang berfikir, mungkinkah ini sekadar drama politik semata-mata? Sebab
Kenapa tidak terus lagi dibawa kepada pihak berkuasa SPRM maklumat tersebut? Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah John T. secara pribadinya telah menyatakan bahwa beliau memiliki bukti penyalahgunaan kuasa oleh HGG. Maknanya, kalau sudah ada bukti seperti itu, dan apa yang dia nyatakan pula, buktinya cukup kukuh. Minit mesyuarat lembaga pengarah, SMM, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya, dan pesanan teks daripada Ketua Menteri. 3 perkara ini tidak boleh disangkal kalau benar-benar ada. Ya, bukti yang bukan dibuat oleh AI. Ramai orang kata video yang dibuat, audio yang didengar, semua mungkin boleh dibuat dengan bantuan AI. Tetapi minit mesyuarat, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya, dan pesanan teks daripada Ketua Menteri, semua ini tidak boleh dihasilkan oleh AI. Ianya mestilah daripada original, apalagi kalau screenshot. Jadi kenapa? Ini masih menjadi tanda tanya kita semua. Kenapa John T. tidak menyerahkan terus maklumat, data, dokumen penting ini terus kepada SPRM? Kenapa masih main drama? Ada persoalan besar mula timbul dalam kalangan netizen. Kata mereka, kalau dalam drama TV, kalau dalam drama sinetron, mereka kata ada pengarah di belakang yang menentukan plot drama tersebut. Jadi mula timbul satu andaian. Adakah drama skandal rasuah Sabah ini pun sama seperti drama sinetron? Yaitu benarkah ada pengarah drama ini di belakangnya? Persoalannya siapa? Kerana setakat ini yang telah menafikan menjadi pengarah kepada drama ini ialah UMNO BN dan juga Warisan. Semalam Safi Afdal telah menafikan, bahkan beliau kata tiada yang perlu dinafikan. Dan untuk UMNO BN pula, Bung Mukhtar Radin juga telah menyatakan UMNO BN bukan dalangnya, tiada kena-mengena dengan mereka. Jadi kalau begitulah, kalau ada ramalan atau ada andaian daripada netizen, ada pengarah di sebalik drama ini, kalau UMNO BN, Warisan sudah bersuara dan menolak, siapa lagi yang mungkin boleh menjadi dramanya, pengarah dramanya? Atau memang tiada pengarah dramanya? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.